Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Apa khabar? Ada yang dah makan ke? Ke tunggu habis sesi ni baru nak makan? So maklum lah. Kata kita buat sesi ni malam tak tu kan? So tak apa. Sambil kita tunggu kawan-kawan kita masuk, mungkin kita boleh sembang-sembang kejap ya. So macam mana market siang tadi? Okey tak okey? Boleh buat duit tak boleh buat duit? Sebab kata saya sebenarnya saham saya punya orang kata forte lah atau saya punya strength atau saya punya kekuatan. Bila sebut pasal FCPO ni kurang sikit kan. Sebab orang kata yalah maklum lah kata tengok market satu apa satu je dia punya benda dia sebab saham kita kena study beribu-ribu saham kan. Lepas tu ada yang syariah, ada tak syariah. Lepas tu ada kata ada dividen dia, lepas tu ada capital gain dia apa semua dan kata bila market crash memang kata memang sakit lah. So tapi Alhamdulillah kita dapat nampak pun ramai kat yang attend sesi malam ni sebab orang kata yelah bila saham dah kata dah tak berapa nak sesuai atau bila saham dah rasa macam kita dah give up. Biasalah kan. Kita pun tak tahu. So kita pun balik kepada SCPO. So berapa ramai nak berminat nak belajar pasal SCPO ni? Cuba komen sikit. Kita nak tahu juga kan. Maklumlah sebab apa kita pun baru lagi, saya pun baru lagi, account pun baru buat. Account futures, sebab nak trade SCPO ni kena ada account futures kan, dia tak boleh iklan CDS yang biasa tu, yang trade saham tu. Okay, so terbaik. So nampaknya makin ramai yang makin join. Okay, Alhamdulillah ada yang kata, oh memang sedia ada trade lah. Ada yang berminat, ada yang kata baru nak apa, baru nak berjinak. Okay, Alhamdulillah tak apa. So insyaAllah kita akan, kata untuk sejam setengah yang akan datang ni, kita akan sama-sama merungkai dan akan sama-sama ambil manfaat lah tentang FCBO ni. Okay. So mungkin saya boleh mulakan dulu dengan first kita kena semak dulu lah. So nak tanya boleh dengar tak boleh dengar ni saya cakap ni sebelum kita mulakan kita punya majlis. So kalau boleh dengar okay, nampak cantik ada yang komen boleh dengar apa semua. Alhamdulillah. Okay, boleh. Terbaik. So kalau tak boleh dengar tu ini dia punya kata cara nak troubleshoot lah. So klik pada option more option tu ikon 3 titik. Lepas tu pastikan kita guna tu you're using computer internet for audio. Dan lagi sekali of course yang paling penting maklumlah sekarang ni banyak kerja dari rumah. Even sebelum ni pun banyak apa PDPR kan. Student kena belajar daripada rumah. So memang wifi atau internet connection memang kena maintain tip top lah. So kalau tak ada internet tu memang kata banyak benda kita boleh buat. Okay, semua boleh internet okey, sound semua okey, cantik Okay, so terbaik. So kita nak minta izin you all semua untuk kita kata make sure you tutup you punya video lah atau especially webcam you. Sebab apa kita takut nanti kalau semua buka serentak, takut nanti ada lagging atau ada kata yalah maklumlah sebab kita bandwidth kan. So sometimes ada bandwidth issue ke apa ke. So saya mohon kalau boleh tolong sila tutup lah you punya video sebelum kita mulakan. Okay, terbaik. Lagi satu, biasalah benda baru ke benda lama ke tak kisahlah newbie ke atau dah kita dah senior atau dah otai ke, of course kita akan ada few soalan yang kita nak ajukan kepada kita punya speaker. So alhamdulillah kita ada speaker yang mantap, speaker yang memang berpengalaman. So ini adalah step-step dia untuk kita tanyakan soalan So first you klik kat button kat sebelah chat tu kan. Dan make sure you kena Q&A. Kat button Q&A. Nampak So first step dia klik kat button sebelah chat tu. Lepas tu ada yang Q&A. Lepas tu make sure you highlight all co-host Takut nanti you tersend kat seorang je atau presenter ke atau sebab malu lah kita bertukar-tukar sekejap host, sekejap presenter apa semua. So takut nanti tak nampak you punya soalan. So bila tak nampak tu janganlah marah nanti kan. Kenapa kita tak tolong jawab you punya soalan. So make sure you follow 3 step ni barulah kita akan kata towards the end of the session after mungkin dah sejam je tu after kita punya speaker dah present barulah kita akan pergi ke sesi Q&A. Boleh tak boleh? Okay, baik. Okay, tapi sebelum tu kita kena make sure yang benda ni bukan one off lah. Sebab kata benda ni baru lagi. Maknanya Bursa Malaysia sendiri ada inisiatif untuk launchkan atau untuk kata lancarkan kita baru lagi. So kita akan ada few series of seminar, few series of webinar dan same time kita pun ada workshop. So siapa yang kata ini kalau mungkin ada kawan-kawan you yang mungkin tak sempat nak join pada malam ni kan. Mungkin ada hal ke ada apa ke. So kita akan ada few other sessions pada 6 hari bulan April dalam bahasa Melayu dan juga 13 April dalam bahasa English. So pulang lah kalau you nak join yang Malay punya session pun cantik, you nak join English punya session boleh, you nak join dua-dua sekali pun boleh.
Maklumlah kita dah agak ilmu kan. Benda baru ni kita kena semangat. At the same time kita kena jangan give up nak belajar ilmu ni. Okay? So kalau siapa berminat boleh klik kat yang apa? Bukan klik lah, sorry. Klik tak keluar apa nanti kan. You scan you punya QR code guna handphone ke apa. Dan you highlight kat situ. Nanti dia akan pergi ke kita punya website Excellent. Okay? Itu yang seminar. Maknanya webinar tu dia akan ambil masa mungkin dalam sejam, sejam setengah. So insya-Allah kalau betul-betul nak lebih intensif atau orang kata betul-betul nak lebih mendalami ilmu futures ni, so kita boleh go through yang kata lebih lebih intensif, iaitu dia akan ambil masa 2 hari. So kalau boleh you kena attend yang workshop 1, baru yang you attend workshop tu. Sebab kata dia step by step. So tak boleh attend workshop tu baru nak pergi workshop 1. Tak boleh. Maknanya dia kena follow dia punya flow. So kalau you boleh attend yang 2 hari berturut-turut ni lagi cantik. Dan kita akan sama-sama belajar secara intensif dengan speaker yang kita akan bawakan lah nanti. So next date dia adalah pada 24 dan 25 April. Jangan risau, dia akan buat kata bukan full day. So dia akan buat staggered. So first day tu kita akan ambil masa dalam 3 jam. So second day pun kita akan ambil masa 3 jam. Just make sure yang you boleh attend workshop 1 dulu, baru you attend workshop 2. Okay? So sama juga, kalau you berminat, you ambil you punya smartphone, klik kat highlight kat kita punya QR code tu, so baru dia akan bawa you ke registration page. So bila registration page kena cepat. Sebab apa? Dia limited kepada 50 participant saja. Sebab workshop ni dia lebih hands on dan lebih komprehensif. So kita akan make sure yang 50 orang yang datang ni akan dapat belajar sesuatu lah daripada you dengar tak buat apa kan. Sebab workshop ni akan lebih intensif, lebih hands on. So by the end of the 2 days punya workshop ni, kita harapkan you dah boleh tahulah nak buat apa kan. Okay, so terbaik. So dah scan dah. Dah cantik, dah register. So make sure 50 pertama saja yang daftar dan 50, tapi make sure lah you daftar tu make sure dia available dululah date tu kan. Jangan ambil daftar je takut nanti you ambil tempat orang lain nak daftar tapi you ni. Okay? So inilah kita punya speaker yang dinanti-nantikan. Siapa kenal speaker ni? Saya kenal beliau dah 2 tahun lebih, 3 tahun juga first time jumpa beliau. Kalau tak silap saya kat Secret SP kan. Kalau tak silap saya kita pernah jumpa 2 tahun 3 tahun lepas kat Secret SP. Lepas tu saya juga follow beliau, tengok dia punya presentation dekat KLCC. Time tu dia diundang oleh SC untuk bagi speech semua. So sama-sama kita ambil manfaat lah daripada kita punya speaker yang berpengalaman ni. Tengok dia punya pengalaman, tengok dia punya portfolio, tengok dia punya biodata ni. 14 tahun tu dalam futures. 14 tahun, saya pun baru nak jinak-jinak dalam saham baru 4 tahun. So beliau dah 14 tahun dan at the same time beliau juga orang kata license person lah. Maknanya ada lesen, lepas tu ada orang kata beliau sendiri pun dengan attach dengan Maybank Investment Bank. So memang kata ada lesen, ada tauliah dan ada pengalaman. So kalau siapa pernah tengok atau siapa pernah dengar seni peperangan FCPO, ni quite famous. I mean dia jadi bahan rujukan kepada most of the Malay punya traders yang dalam bahasa Melayu. So ramai orang yang kata belajar dan kenal beliau melalui buku ni juga. Which is sekarang dah tak jual buku ni. Sip Peperangan dah tak jual. So kalau nak ni just nanti kita akan ni lah follow up dengan dia. So okay. Dan kepakaran beliau pun kalau tengok kat situ, wow, macam-macam tu. First time kan, banyak kan yang benda saya first time dengar. Holistic trading approach, defensive trading style, market behavior mystery, defensive winning strategy, emotional quotient management. Apa benda semua tu saya pun tak tahu kan. Saya baca sekali imbas ya. So kalau nak lebih lanjut nanti mungkin boleh follow up dengan beliau. So, tanpa buang masa. Apa khabar Tuan Azuri Zulkarnain? Halo, Assalamualaikum. Eza. Waalaikumsalam. Apa khabar bang? Assalamualaikum semua. Okay, so terbaik bang. So macam mana semua dah bersemangat ni? So kalau semua dah bersemangat, mungkin kita boleh serahkan kepada Abang Mat kita. Silakan Abang Mat. Okay, jap saya share slide. Jap Content. Okay, nampak Mat? Sila. Okay, nampak Nampak. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, selamat datang. Okay, malam ni pada yang sudah berjumpa dalam capital markets,
especially saham lah sebab ada Bursa Malaysia kan. Okay, so kita ucapkan selamat datang ke dunia features. Okay, disclaimer konten apa yang kita buat pada malam ini hanyalah for education purpose only. Tak ada buy or sell call lah. Okay, kecuali setup itu pun untuk bagi untuk ajar macam mana memancing sebenarnya. Okay, bukan bagi ikan. Okay. Okay, sedikit sebanyak tentang saya lah. Saya dahulu penjawat awam. Okay, dan last saya posted dekat Kenya dan lepas tu saya balik ke Malaysia lah 2011. Bukan tak bagus kat sana, bagus, di Malaysia lagi bagus. Okay, dan saya balik 2011, saya quit dan jadi full time lah. Okay, tapi to be honest lah bila kita cakap jadi full time, kita tak boleh semata-mata bergantung pada capital market lah. Sebab bidang ini adalah bidang yang agak high tense. Jadi kena ada backup plan lah. Jadi backup plan saya sebenarnya salah satu ialah asset management lah. Okay, saya penulis. Ini buku FCPO yang pertama dalam bahasa Melayu. Okay, sudah tak boleh dijual sebab cetakannya amat limited. Jadi saya packagekan kepada those yang nak belajar dengan saya sajalah. Okay. Dan saya juga mengolah Japanese Candlestick sebagai notebook edition. Okay, tapi Japanese Candlestick bukanlah hak milik saya. Okay. Dan oleh itu banyak juga pihak yang buat olahan dalam bentuk masing-masing. Tapi ada juga pihak yang mengolah semula olahan saya, bukan cover, macam-macam lah kat Malaysia kan. So it means that ini macam CD lah kan, dicetak ulang-ulang kali. Okay. Sebenarnya malam ni saya tak berniat lah untuk lebih kepada textbook content, sebab kalau CPO ni kontennya kalau textbook content, the details, the underlying, the spec semua kan, semua ada dalam website lah. Tapi bahasa mudahnya ialah features ni, pasal hadapan ialah kita membuat perjanjian jual atau beli pada masa hadapan. Jadi dikeluarkanlah satu note dipanggil nota jual beli pada masa hadapan. Okay, features ni sebenarnya dah lama. Kalau katalah di kampung pun banyak berlaku features. Contohnya kan, katalah Pak Malik ada ladang dokong. Okay, ada ladang dokong 1 hektar. Okay, tapi pada masa tu ladang dokong tu tak berbuah lagi, hanya berbunga. Okay, dan dia nak menghasilkan buah tu 3 bulan lagi. Dan apabila Encik Abu melihat potensi dokong itu akan mengeluarkan hasil kan, jadi Encik Abu pun deal dengan Pak Malik. Okey, jadi berlakulah jual beli. Bila berlaku jual beli, dia kena ada satu nota, tulislah satu nota. Jadi Cik Abu pun katalah dia buat payment 1000 kan. Hasilnya bila? Hasilnya ialah 3 bulan akan datang. Itu jadi features. So katakanlah situasi satu. Selepas 3 bulan, buat dokong tersebut menghasilkan pulangan yang baiklah. Dia maksudnya pokok dokong itu berbuah kan, dan Cik Abu pun jual dan tolak komisen semua tu, dia boleh dapat jualan 5,000. Okay, so tolaklah dia punya cost 1,000 tadi dan tolak juga komisen kan, katalah few. Jadi dia pun dapatlah net, katalah net dia 3.5K. Okay, so itulah salah satu features. So features dia beli dahulu, okay, beli dahulu untuk nota belian tu untuk masa hadapan. Okay, katakanlah, okay, pembeli dokong tu tadi dia nak beli lagi buah dokong. Tapi pada masa itu buah dokong yang Cik Abu nak supply sudah habis. So boleh tak Cik Abu sell dulu dan settle kemudian? Okay, dalam features dibolehkan. Maksudnya dia sell, dia cut dulu. Dan katalah janji untuk deliver dalam masa 1 minggu. Jadi Cik Abu pun kenalah dapatkan stok dokong tu dekat kebun lain dan deliver dalam masa 1 minggu. Itulah sebab boleh sell dahulu, okay, dan buat closing, buat settlement kemudian. Okay, itulah konsep features. Dan konsep features ni dia salah satunya elemen kenapa dia halal atau even sebab ia adalah underlying kepada fizikal. Okay, itu bahasa mudah dia. So dalam features market, okay, tuan-puan kena pastilah keadaan ini untuk menjana untung. Okay, bila
bila tuan-puan nampak chart, tanya dulu, satu, adakah ini aktiviti pengambilan untung atau adakah ini adalah new seller? Okey, katakanlah saya tunjukkan market naik. Market naik dan lepas tu ada engulfing. Engulfing dalam candlestick pattern dia sudah makan bias sebelumnya. Okey, jadi kebanyakannya ialah tindakan yang akan diambil adalah sell. Okey, saya nak tanya, siapa yang akan sell bila melihat keadaan ini? Dan siapa yang akan buy apabila melihat keadaan ini? Okey, boleh type soalan. Cik Izzah tolong tengok siapa yang sell pada masa ini. Tak payah baca nama, tengok je. Saya nak tahu bilangannya. Sell. Siapa yang sell? Okey, sell. Siapa yang buy? Okey. Okey, Cik Izzah. Cukup. Tengok how many sell dan how many buyers. Rasanya yang banyak sell lebih daripada buy. Banyak sell. Okey, banyak sell. Okey. Sebenarnya dalam Japanese candlestick tak salah sebenarnya. Okey. Sebab sekejap, ada button keluar. Saya decline Okey. Okey. Dalam Japanese candlestick, okey, ini adalah signal untuk sell. Tetapi saya tanya sekali lagi, adakah keadaan ini adalah satu, aktiviti pengambilan untung atau kedua, adakah ini new seller? So how do you know? So kita kena tengok konteks. Okey, jika sesiapa yang membuat belian dekat bawah ni, okey, katakanlah pada 3835, okey, dan market naik, okey. Okey, pedagang itu hendak membuat keuntungan. Apa dia kena buat? Dia kena sell. Okey, dia kena sell. Jadi nampaklah sell. Jadi sell itu bukanlah new seller, tetapi ia adalah aktiviti penjual yang membuat keuntungan atau dipanggil aktiviti pengambilan untung, tetapi in terms of major buyers masih lagi okey. Okey, masih lagi bullish. Okey, nampak? Jadi those yang berpegang kepada Japanese candlestick sahaja dekat sini kan loss lah. Sebab single Japanese candlestick kita tak boleh jadikan sebagai penentu utama dalam memasuki market. Okey. Ya, tak apa. Simpan dulu dalam hati. Those yang sell kan. Kenapa kan? Dan kenapa alasan buy tadi kan. Okey. Okey. Kalau keadaan ini, okey, sekali lagi lah kita uji kan. Kita uji. Tuan-puan tengok apa konteks ini. Adakah ini new seller ataupun the existing buyers yang membuat pengambilan untung dan major bullishnya masih lagi buy. Ini latest yang SPO ni bulan Mei ni. Kan bulan lepas lah. A few days ago. So, siapa nampak dalam keadaan ni nak sell? Siapa nampak nak buy? Cik Izzat tengok sekali lagi. Kita tengok view yang mana lagi banyak. Okay. Dah takut nak jawab ke? Jangan takut. Jangan takut. Okey. Nanti saya akan jelaskan macam mana nak tengok dalam konteks yang betul. Saya tak cakap tepat ya, tetapi betul tu can be 70%, 80% atau 60%, which is you still win lah. Okey, Cik Izzah, banyak yang buyer ke banyak seller kali ni? Oh, yang kali ni balance. Ada buy sell. Maknanya tak ada yang dah menang lah. Tak ada majority. Kalau sama banyak buy sell, maksudnya banyak aktiviti sedang berlaku kan, market akan membuat sideways. Okey, apabila market sideways, dia bukanlah sebabkan tak banyak aktiviti. Apabila market sideways disebabkan banyak aktiviti yang seimbang. Okey, itu kalau betul market lah. Tapi dalam keadaan ini sebenarnya okey, sebab semasa ini konteks masih lagi selling. Jadi tuan-puan akan pelik, tadi engulfing tak jadi pula sell, kali ini jadi. Kenapa? Okey, nak tahu kenapa? Tunggu dahulu. Okey? Tunggu, stay tune. Okey. So kelebihan features Kelebihan features dia dua hal dia lah. Okey, macam saya bagi contoh tadi kan, sama ada boleh buy dahulu bila market naik dan close untuk mengambil untung atau sell dahulu. Okey, sell dahulu dan apabila market jatuh dan close untuk pengambil untung lah. Okey, so yang dua hal dia. Dua hal sekali lagi kepada pedagang saham yang biasanya satu hala dan apabila
salah buy, market consolidate, volume pun low, dan tuan-puan floating. Okey, apa kata venture kepada futures, belajar dua-dua sekali. Okey, apabila venture kepada futures market, especially utamanya FCPO. So FCPO ni dua hala, maksudnya market tengah down pun kan, kita membuat analisis market akan jatuh, kita boleh sell dahulu dan market dan close kat bawah lah dengan untung. Dan volatility tinggi, dia volatile, okey, dia volatile. So sesuai untuk scalpers lah. Okay, day to day dalam 25k hingga 35k volume. Okay, dah agak tinggi lah. Okay. Dan ada alternatif, ada pemilihan saham. Saya tak cakap saham ni susah, tapi saham ni banyak. Ada yang jenis suka belajar, contohnya belajar silat kan. Belajar silat, kita belajar banyak kilas. Okay. Belajar banyak kilas, tapi akhirnya kita akan pilih contoh satu yang terbaik. Okay, kita akan belajar the same kick kan, but 1000 times. Kita bukannya belajar 1000 kick at a time. Okay, maksudnya kita tengok FCPO sampai kita tidur pun mimpi FCPO. Sebab ada whole buy contohnya kan, dan malam tu pula market soybean jatuh, jadi termimpi lah kan, termimpi mengigau. Apabila sampai tahap itu kan, insyaAllah maksudnya tuan-puan afdal dengan FCPO lah. Okay, lagi satu cost yang flat, maksudnya satu lot these days 5,500. Kena ingat apabila FCPO volume semakin tinggi, cost dia akan semakin mahal. Dia pernah naik sampai 8k, 7.5, 8k. Masa jatuh satu lot margin pernah 3.5k. Tapi pada masa tu tak ada siapa nak masuk. Macam harga emas lah kan. Masa gold tengah naik, harga emas tengah naik kan, bersusun dekat kedai emas nak beli sebab panic buy kan. Padahal tunggu sikit lagi harga emas jatuh balik. So kena baca chart, belajar teknikal analisis. Okey, itu lagi yang pasal compliance lah yang saya highlightkan tentang salah satunya elemennya yang physical tadilah. Okey. Dan kita ada masukkan modal, maksudnya margin, kita masukkan margin, so kita dapatlah satu nota jual beli tadi. Satu nota contoh yang Cik Abu dengan Pak Malik tadi kan, nota jual beli lokong. Ni kalau FCPO, satu nota jual beli FCPO kan, satu lot tu 5,500. Okey, macam kes tadi, contoh tadi yang saya bagi contoh Cik Abu. So Cik Abu sebenarnya dikenal di satu Malaysia lah. Sebab itu pedagang-pedagang kalangan Melayu ni dipanggil Abu, asal buat untung. Itu namanya Abu. Okey, so minyak sawit, okey, FCPO. Okey, saya highlightkan macam ni lah. Okey, satu tick movement, okey, samaan RM20. Okey, dia habis dia 15 ke 15. Maksudnya on the 15, okey, habis active month. So on the 16 tu, on the 16 tu mulakan yang lain lah. Kebiasaannya pedagang dia cuba elakkan, pedagang kecil lah, cuba elakkan masuk pada 15. Takut terbawa ke 16 jadi physical settlement pula. Okey. Sekejap. Tuan Ya. Azri, Tuan Azri. Rasanya Pakai slide Cik Mat, tengah Cik Mat. Cik Mat lah. Cik Mat. Rasanya slide ni tengah hang ke? Sangkut. Oh, slide saya okey je ni. Oh ya ke? Cuba ni lah sebab kita still nampak slide. Betul lah, slide 13. Slide 13. Oh, ni slide 18 ni. Itulah. Okey, dapat. Okey, sekarang dapat. Ya ke? Okey, jangan. Saya okey dah. Slide pula. Okey. Slide mana? Hang dekat mana tadi? 13. Yang ni nampak. Okey. Okey. Okey, sekarang dah okey dah. Dah okey. Contoh dia tadi dah ya? Dah. Okey. Yang ni pun dah Yang grafik tadi. Okey ya. So, tak apalah, yang konten tadi sebenarnya is textbook content lah. Okey ya. So, bagi link nanti, kami akan bagi link. Okey. Oh, sebelum saya lupa pula saya sebagai speaker pun kena cakap, saya lupa tadi. Sebagai speaker kan, I would like to thanks to Pusat Malaysia lah sebab menaja webinar ini yang percuma, tuan-puan boleh belajar percuma. Thank you to Excellence juga sebagai organizer dan Mr. Eza also sebagai host. Okay, so yang textbook content ni tak apa. Okay, cuma saya nak highlightkan
okey. Satu tick movement RM25, okey. So elakkan kita berdagang 15 ke 15 lah. Okey. Yang tu biasanya kalau masuk market kan biasanya ejen tuan-puan akan highlightkan lah. Okey, bulan apa kan, contohnya bulan ni kalau ikutkan platform KST, ikut dia MPCM contohnya kan. Okey, so sesi pertama start pada 10.30 pagi sampai 12.30. Sesi kedua 2.30 pagi hingga 6 petang lah. Okey, so saya nak cakap pasal hedging FCPO lah. Okey, hedging FCPO, hedging ni biasanya digunakan oleh big players lah. So big players akan masuk bulan 1. Bulan 1 dipanggil spot month. Kita sebagai pedagang kecil, kita akan masuk bulan 3. Okey, bulan 3 dipanggil active month. Okay, so because of the uncertainty kan, so dengan CPO itself yang fizikal macam company Cargill, FGV, Sime Darby, okay, tengok macam company ini salah satu company lah, big players. Okay, big players biasanya dia akan membuat belian CPO yang fizikal. Minyak mentah lah sebab nak hilangkan balik kan, nak hasilkan sebagai minyak masak. Okey, katakanlah company Cargill, katakanlah dia ada buat belian. Dia ada buat belian minyak mentah. Okey. Pada level 3520. Okey, stand. Katakanlah apabila dia beli kan, dia beli banyak tan, tiba-tiba harga jatuh lagi. Tak ke lebih baik dia tunggu dulu untuk buat belian pada harga yang ke bawah? Betul tak? Tetapi pada masa itu dia pun tak tahulah harga akan jatuh lagi kan. Uncertainty. Jadi apakah tindakan yang company boleh buat untuk meminimaliskan loss itu? Okey, siapa boleh jawab? Dia buat apa? Dia dah beli stok minyak mentah. Tapi dia bila dah beli dah buat payment harga jatuh pula. Lebih baik dia tunggu sikit lagi. Kan? Tapi mana kita tahu features kan? Okey. So apa yang big players yang company boleh buat? Company macam Cargill, FGV, Sime Darby, dia buat apa masa harga jatuh? Okey, saya jawablah. Lama lah. ada yang menjawab hedging, short. Okey. Ini salah satu elemen, okey, macam mana kita nak meminimaliskan. Itu betul lah. Jawapan dia betul. Hedging atau sell. Sell apa? Sell di futures CPO. Okey, dia beli CPO. Tapi apabila harga jatuh dia akan sell di futures CPO. Itu di FCPO. Itulah big players, okey. Kena ingat big players akan masuk di spot month. Jadi jika tuan-puan masuk di spot month, okey, tuan-puan jika lupa nak buat closing, nak close, kemungkinan selepas 1 bulan tuan-puan akan dapat minyak mentah lah. Minyak mentah tuan-puan akan dapat kalau satu lot tu 25 meter tan padu kan. Jadi tuan-puan buatlah apa-apa dengan minyak tu. Tapi sebenarnya tak ada lagi kes macam tu sebab biasanya bila bank akan bagi warning lah untuk force close sebab bank pun akan advise klien supaya tak ambil fizikal. Okey, di fizikal ni usually applicable kepada big players. Okey, nak ambil kat mana minyak tu? Ambillah di PTI atau port tank installation selepas tamat spot month, itu bulan 1 lah. Okey, dan ambil di PTI tu, PTI ada di Pelabuhan Kelang, Pulau Pinang, okey, di Pasir Gudang. Okey, itu untuk big players lah. Okey. Fundamentally, okey, CPO affected satu dunia lah. Kita consumer besar kan, China, India, EU, okey, dan affected juga dengan pengeluar lah. Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 1. Tetapi kilang di Indonesia dipunyai oleh company pemilik Malaysia. Okey. Betul juga dengan supply and demand China, India, EU. Okey. Saya nak juga pasal substitution lah, atau penggantian kan. Substitution between the soybean oil dan minyak sawit. Okey, apabila nilai soybean oil meningkat, okey, FCPO pun, demand FCPO pun akan tinggi. Sebabnya dia digunakan sebagai pengganti lah, substitution. Begitu juga dengan
minyak. Apabila harga minyak mentah dunia meningkat, okey, sebab CPU ni digunakan sebagai elemen dalam biodiesel, so demand untuk CPU pun tinggi. Okey ya. Selain itu, bencana alam, okey, cuaca. Okey, contohnya ada semasa 2011 tak silap. Okey, 2010. Contoh kejadian banjir besar di Batu Pahat. Okey, so mengakibatkan ladang-ladang kelapa sawit ditenggelami air lah, air banjir kan. Okey, so jadi andaian fundamentalist, okey, apabila highly affected, kilang-kilang dah kilang pula, ladang ditenggelami air, jadi output pun sedikit, jadi harga pun akan naik. Logik tak fundamentally? Fundamental logik tak macam tu? Okey, supply and demand kan, logik lah kan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Apa yang berlaku ialah, okey, FCPO jatuh. Walaupun masa tu ada banjir di Batu Pahat. Jadi kalau kita betul-betul berpegang pada fundamental pun tak boleh juga. Kenapa situasi hal-hal itu berlaku sebenarnya? Disebabkan oleh kan sudah banyak stok FCPO yang disimpan di gudang, disimpan tu dalam bekas yang elok, kan dalam kontainer kan. Jadi kalau kita tengok fundamentally mungkin jangka masa pendek ya, tapi masa panjang mungkin fundamentally dalam jangka masa panjang ya, tapi dalam jangka masa pendek dia masih lagi berkenaan dengan supply and demand at that time. So nak tahu detail, okay, kita akan bagi link lah nanti. Okay, link boleh tengok dekat website Bursa Malaysia. Saya rasa tak buka lah sebab saya takut hang. Okay, dalam Bursa Marketplace pun ada detail tentang CPO, tentang volume. Okay, tapi kita sebagai pedagang, okay, sebelum kita memasuki market kan, kita kena tanya dulu, kenapa you nak masuk, which is why. Lepas tu dekat mana kan, dan bila. Okay, so apabila melihat chart, okay, kita kena tahu kenapa masuk market. Contohnya dalam situasi ini kita masuk sebab masih lagi dalam major bullish, which is bullish bias. Dekat mana? Kita tunggu consolidation berlaku kan. Dan kita masuk apabila ada signal. Contoh dekat sini ada candle action lah terpanggil. Okay, sudah memecahkan chart pattern falling wedge. Okay, so kita masuk tu, kenapa kita masuk? Buy, sebabkan market masih lagi bullish bias. Okay, dekat mana? Kita tengok at the end of the consolidation, dan kita akan plot dan kita akan letakkan PO buy. PO ni pending order. Pending order maksudnya masukkan stop order, buy stop. Bila? Bila adalah soalan yang sangat susah dijawab. Sebab mana kita tahu waktu yang tepat. Ya, apabila kita letakkan pending order, okay, apabila by the time dia feel, itulah masuk. Bila? Asalkan kita ada plan, which is kita masuk, kita tahu why, where dan when. Okay. Okay, saya tunjuk sikit lah, ada yang tanya macam mana penyata. Sebenarnya saya tak boleh tunjukkan penyata kan. Saya boleh tunjukkan SSD, ini QST lah. Siapa yang sudah masuk market kan, biasa tahulah ini QST kan, macam ni QST platform, MPC, kod untuk CPU kan, ada yang boleh dapat sampai 1000 kan. Tapi takkanlah disebabkan kita nak memancing kan, nak tunjukkan yang untung saja, kena belajar juga kan. Bila masa dia salah dan macam mana kita nak menghadapi kekalahan itu. Okey, so ada yang masuk market, okey, sama ada apa jenis yang tuan-puan masuk market. Adakah you masuk based on the test dekat zone, test by the candle, okey, atau you masuk apabila ada swing tu sama ada swing candlestick at no man's land atau swing kalau yang gunakan pullback X digunakan Fibonacci, pairkan Fibonacci level 50% atau PBX level 61.8% dengan candle, atau pullback itu berlaku dekat buffer zone atau dia berlaku dekat support zone, atau yang masuk disebabkan market tu buat pecah pula, ada pecah buffer zone, pecah TL, pecah last swing high, last swing low, atau pecah chart pattern. Nampak in terms of technical, jenis mana yang tuan-puan suka masuk.
dan yang sesuai dengan jiwa. Okey. Okey, banyak setup yang sama, ada candle action, okay, zone, buffer zone, tsunami wave. Ini akan datang mungkin seminar, webinar akan datang. Jika ada lagi apa ada jodoh lah, ada jodoh kan, insyaAllah jumpa lagi. Atau tuan-puan masuk, macam saya tunjukkan contoh tadi, kenapa candlestick tidak menjadi. Masuk disebabkan oleh order flow. Okay, kenapa engulfing tadi tidak menjadi? Sebab masa tu net order flow masih lagi bullish. Walaupun engulfing tu menunjukkan signal untuk sell. Okay, net order flow adakah sama dengan level bid dan ask? Bid dan ask menunjukkan Q yang nak sell dengan yang nak buy. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia bid and ask dia boleh cancel. Okay, so jika kita tahu kan lebih banyak pembeli kan dibandingkan dengan penjual, lebih baik kita pun join pembeli. Itulah dinamakan net order flow. Okay, jadi macam mana nak tahu? Okay, sekali lagi stay tune. Okay, so net order flow, katalah net order flow, kita boleh, dia ada satu level, ada sebenarnya satu konsep lah, satu ilmu yang agak advance lah. Okay, ini adalah line chart kepada movement CPO, okay, FCPO, okay, chart 5 minit. Okay, kalau guna line chart saja, tuan-puan tak akan nampak lah the psychology. Okay, sebenarnya line chart menunjukkan close saja. Sebenarnya kita boleh buy dekat sini, dekat level dalam zone order flow. Macam mana nak buy tu? Kan tak touch dekat situ pun. Okay, jadi kita gunakan candle. Okay, sebenarnya candle, okay, dia dah touch, tapi disebabkan dia adalah dia hanya membuat low saja dan dia tolak balik. So dalam line chart tak nampak lah. So, jadi the best way nak nampakkan psikologi dah sentuh zone mana kan, kita pakai candlestick. Contoh macam dalam keadaan ni candle. Okay, candle test. Dia test apa? Dia test order flow zone. Maksudnya dia buat movement sebanyak 29 ticks. So kalilah dengan satu tick tu RM25 dah. So dapatlah 975. Okay, boleh faham ke dah advance? Padahal sesi webinar ni kononnya untuk newbie. Tapi saya senang je, saya anggap macam ni lah kan. Ilmu basic je tuan-puan boleh senang saja nak access kan. Zaman kita ni senang je kan, nak Google semua. Nak Google kan, nak tengok melalui smartphone kan. Zaman tuan-puan lah. Zaman saya sebenarnya, zaman saya dekat Kenya dulu, internet pun 512 kilobyte lah. Okay. Okay. Jadi banyak level. Okay, saya sebenarnya dah cakap diam selama 2 tahun dah. Sebab last webinar saya 2018 lah, sebab saya sibuk dengan hal-hal untuk buat coding lah actually. Kan. Kita cuba membuatkan automated lah dalam memasuki dagangan lah. Okay, tapi tak apa. Okay. Saya nak highlightkan dulu. Siapa pernah tengok buku ni? Okay. Ini buku tentang candlestick lah. Okay. So ini adalah, okay, sekejap Okay. So inilah psychological level. Okay, bila tuan-puan nak masuk market kan. Ya. Pastikan, okay, satu psychologically lah kan. Kita nak tunggu signal tu, kalau nak buy kan, kita nak tengok candlestick tu dia membuat tindakan di level-level support lah. Atau kalau kita nak buy dekat tengah, okay, inilah kelebihan features. Maksudnya selain tuan-puan buy low, sell high, tuan-puan boleh buy high dan sell higher. Tapi jangan salah lokasi lah, kan? Sebab you buy high, sell higher, okay. Kalau level psychologically masa tu seller lebih banyak, dia akan buat pullback dahulu. Okay. So kita fahamkan, okay, tentang market movement dengan hukum. Ini adalah market structure ni sebenarnya dalam bahasa Melayu kita panggil, boleh diterjemahkan sebagai hukum membeli lah. Okay, hukum membeli maksudnya apabila tuan-puan tengok market buat high, low dan dia membuat higher high, okay, so peluang-peluang untuk kita masuk adalah, okay, dalam bullish. Okay, so kita tengok setup yang menunjukkan tuan-puan boleh buat membeli saja.
Okey, apabila dia buat high low, higher high, higher low, higher high. Ini digabungkan dengan konsep Elliott wave lah. Okey. So, kenapa yang level-level tadi yang nampak sell kan tapi tak jadi sell kan? Sebab in terms of hukum belian dia masih buat high low higher high. Okey, high low higher high adalah permulaan kepada hukum membeli. Okey, lepas tu dia akan buat kesinambungan lah. Higher low higher high, higher low higher high. Okey, ada yang pairkan dengan Elliott wave. Okey, ada yang pairkan dengan swing dan zone saja. Okey, so nak mudah tanpa melukis, tukar kepada line chart. So bolehlah tengok dia makin membuat high low high 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 low high high. So selagi dia tak pecah ke bawah, tak buat lower low, so boleh maintain pada nak masuk setup beli saja. Okay, inilah konsep yang digunakan untuk membuat mapping. Contohnya apabila kita membuat mapping daily dan kita tengok pada 1 jam dan kita kecilkan lagi kepada 5 minit, ya, kan, kalau kata major is bullish, kita nak selamat dan kita nak movement tu yang lebih lama, so kita akan melihat setup buy. Kalau kita tengok major is selling, okay, so kita tengok ini hukum jualan lah. Dia buat low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sampai bila? Selagi buat lower low, lower high, lower low, lower high, kan, boleh maintain untuk sell. Sehingga tiada lagi lower low. Mungkin makin membuat sideways, high low, high low, high low, atau dia buat high low, high high. Okay, so apabila buat mapping ke bigger TF to smaller TF, kan, jadi yang tu yang dalam bigger TF, major market buyers masih sell, tapi tuan ada buat belian dan market tak pergi jauh, kan? Kenapa tak pergi jauh? Sebab major masih sell. So kena pastikan boleh memahami dengan baiklah hukum market. Okay, so chart yang sama, tapi kita gunakan jenis chart line chart hanya untuk menunjukkan market buat low high low low, low high low low. Okay. So ini adalah hukum menjual. Okay. So apabila makin buat high low tu itu adalah level sideways lah. Okay. Selain itu fahamkan jugalah konsep support. Benda-benda ni adalah bagi saya agak basic lah, dan boleh tengok nanti. Boleh baca kat mana dalam buku ada, dalam buku yang bahasa Melayu pun banyak kan, head and shoulder, inverter, cup and handle. Tapi chart pattern agak lambat berbanding dengan candle pattern. Okey, candlestick pattern dia lebih ke hadapan lah. Tapi tuan-puan kena tahu jugalah jenis-jenis continuation pattern kan. Ada bullish, pennant, flag, so banyak lagi benda ni. Okey, so ini adalah ilmu-ilmu yang kita boleh applykan bukan saja ke dalam futures market lah, dalam saham. Okey, so chart pattern, chart pattern akan mengambil masa lah sebenarnya kan. Dan saya nak fokuskan kepada candle lah. So Steve Nissen dia terjemahkan buku Japanese Candlestick dalam bahasa Inggeris. Tetapi buku asalnya ditulis oleh Umar Munisha. Kita 1724 hingga 1803. Umar Munisha ni adalah dia pedagang padi humah lah di zaman Shogun. Pada masa tu, Umar mencatatkan lah the movement tu, tapi dia mencatatkan daily. Dia dulu di Osaka, so dia hantar stok sampai ke Kyoto, ke Tokyo kan. Jadi bila dia catatkan daily dan dia boleh baca psikologi, baca psikologi dan boleh membuat jangkaan lah sama ada harga tu akan naik atau akan jatuh. Disebabkan kehebatan beliau tu, beliau telah mendapat satu pangkat yang besar lah dalam zaman Shogun nanti tu. Saya tak nak jelaskan lebih detail lah. Sebenarnya yang pasal asal usul candlestick pun dah banyak lah video-video yang dikongsikan. Japanese candlestick, dia menunjukkan psikologi, dan psikologi itulah menghasilkan momentum market. Nanti kita tengok at the end of the slide ni, kita akan tengok macam mana kita nak tengok sepintas lalu market tu masih mempunyai momentum ataupun tidak. Candlestick
ada 72 pattern. Okey, banyak nak ingat, tapi sebenarnya kita ingat sekelompok yang banyak dan kena ingat dia tak boleh stand alone. Kalau ikutkan pattern tu, ada pattern tunjal balas saja ada empat level. Okey, lepas tu ada continuation, ada consolidate, okey, post consolidate. Okey, ini zaman Humam Malaysia dulu lah, zaman Shogun, zaman feudal. Okey, so sebenarnya macam mana Japanese candlestick tu dihasilkan? Dia dah dihasil zaman feudal kan, masa tu banyak pihak bertelagah lah. Jadi hasillah terms candlestick, bullish kicker kan, ataupun shooting star. Shooting star ialah sejenis senjata. Dia bukan tahi bintang, sebab saya ada terbaca buku Japanese candlestick yang terjemahkan shooting star ialah tahi bintang. Bukan, dia adalah sejenis senjata. Pada masa tu pihak lawan dia nak melancarkan senjata ke dalam, dia akan hantar bola api ke dalam kubu. Okey, so apabila bola api dilancarkan, maka di langit tu boleh nampaklah bola api dengan ekor yang panjang. Jadi semakin panjang ekor, semakin kuatlah hentaman. Jadilah istilah dia shooting star. Okey, dekat belakang ini adalah bullish kicker. Bullish kicker adalah satu formasi yang kuat berbanding dengan yang dekat hadapan. Dekat hadapan adalah advancing soldiers. So apabila tuan-puan nampak candle hijau, itu adalah advancing soldiers atau ada yang panggil white soldiers. Okey, kalau ada hijau, maksudnya askar hadapan march, kan? Lepas tu tuan-puan beli sebab nampak advancing soldiers. Bila beli sebenarnya market biasanya akan buat pullback. Sebab tu yang dekat hadapan ni, okey, kita panggil advancing soldiers kan. Ya, askar hadapan ni akan mati dahulu. Ini adalah dipanggil zaman dia panggil macai lah. Macai mati dahulu hadapan. Jadi askar yang kuat ialah yang dekat belakang, bullish kicker. Lepas tu ada pemanah dikenali sebagai dark cloud cover. Sebab apabila dipanahkan jadi gelap langit dipenuhi dengan panahan. Jadilah dark cloud cover. Jadi market jatuh. So tadi pun shooting star, market jatuh. Okey, so banyak lagi lah pasal candlestick ni. Okey, saya singkatkan lah. Okey. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey ke? Okey. Okey, so untuk bullish bar, okey, open kat bawah kalau pernah buat low kan, itu bukanlah ultimate dia. Okay, sebab pembeli mungkin tolak ke atas, okey, dan close ke atas, boleh close ke atas, maka terjadilah bullish. Inilah candle untuk belian kita. Candle jualan pula dia buka ke atas, okey, dan dia close dekat bawah. Jadilah candle bear. Okey, so ini adalah anatomy of Japanese candlestick. Dia mengandungi open, high, low, close, ada body candle, okey. Okey. Okey, dan sekali lagi saya tekankan tentang psikologi. Encik Izzah ada masa 7 minit lagi ya? Betul? Betul kan 7 minit? Ada 12 minit. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita lanjutkan sikit. Okey. Betul, kompres Q&A. Dah banyak nak sampaikan, tapi masa agak singkat. Okey. Tak apa, sila bang, sila. Okey. So Japanese candlestick dia menunjukkan kata indikator lah. Katakanlah tuan-puan menggunakan indikator, banyak indikator kan, macam MACD, CCI, kan, stochastic kan, macam-macam lah. Kan? Those are the lagging indicators. Sebabnya apabila Japanese candlestick siap, kan, lagging indicators siap kemudian. Jadi nak tahu ke hadapan, lebih baik kita gunakan indikator yang lebih cepat lah, which is Japanese candlestick. Okay. Walau bagaimanapun, Japanese candlestick tu mesti confluence dengan a few things lah. Contoh dengan zone. Atau contoh dia buat pullback. Okay, saya jelaskan. Okay, katakanlah jika betul-betul pakai Japanese candlestick lah, katakanlah tuan-puan nampak market jatuh kan, jatuh lagi. Katalah masa ni pakai 1 jam punya TF lah, jangka masa sejam kan. Okey, adakah disebabkan nampak market jatuh masa ni, tuan-puan akan join sell sebab panik. Panggil apa? FOMO, fear of missing out. Okey, katalah benda candle ni berlaku pada minit ke-30. So ada yang sell. Sedangkan pakai TF 1 jam. Okey, so 30 mungkin nampak selling. Minit ke-45 buyer tolak balik.
Okey, tolak balik. Minit ke-50 dan minit ke-55 dan minit ke-60 siap sebagai apa nama candle ni? Siapa boleh jawab? Boleh tahu. Kita tengok participant sikit. Apa nama candle? Hammer, betul? Hammer apa? Hammer ada dua. Bullish hammer. Okey, hammer dah betul. Bullish hammer. Okey. So bullish hammer menunjukkan market nak naik, betul? Okey, market nak naik. Okey, market nak naik. Tapi kita tengok konteks, okey? Kita tengok konteks. Okey, so tuan-puan nampak bullish hammer. Okey, market jatuh dan ada bullish hammer. Boleh tak kita buy? Boleh tak kita buy? Nak tak buy? Cuba jawab, nak tak buy? Kita nak tengok. Kita nak tunggu lagi satu. Ada dah cakap buy 10 lot. Tak nak masuk. Tak, kenapa tak nak? Okey, boleh masuk, boleh. Kalau loss tanggung. Okey. Tapi kalau belajar Japanese candlestick ni kan boleh hammer. Boleh buy. Kan? Buy je lah. Okey, sebenarnya ada yang confluence lah dekat belakang tu yang menyebabkan ia boleh buy. Kan? Ada pula yang buy dan letakkan stop loss terlalu kecil, kena makan dulu stop loss, pas makan stop loss makin naik. Biasanya bila tuan-puan buy, tuan-puan letakkan stop loss. Stop loss tu diletakkan sebagai order apa? Sebagai order sell stop. Betul tak? Jadi bila nampak sell stop, players akan makan dululah sell stop tu. Kan sebelum dia naik. Okey, jadi adakah macam mana nak atasi masalah ni? Adakah tuan-puan kena besarkan stop loss atau jangan letak stop loss atau buat mental stop loss, tunggu depan atau langsung tak masuk? Okey. Atau satu lagi kaedah, kita ikut big players, kita buat hedging. Kalau salah kita hedging. Okey. Okey, mana satu? Okey, tunggu saya akan jelaskan. Okey. Okey, lagi sekali. Market jatuh kan? Market jatuh. Okey, market jatuh lepas tu nampak bullish hammer. Boleh tak nak buy? Okey, siapa nak buy? Siapa nampak nak buy? Siapa nak tunggu dulu? Siapa dah tak nak, dah FOMO, fear of missing out, masuk 10 lot. Okey, boleh buy, tunggu. Buy lagi, buy. Okey, sebelum jawab, katalah belum tekan order lah, belum tekan order. Saya nak bagi hint sikit. Market dalam hukum apa ni? Low, high, lower low, lower high. Mungkin tak dibuat lower low. Atau nak buy je. Okey. Atau nak buy je. Okey. Atau nak buy. Atau nak buat PO. Lebih selamat. PO maksudnya pending order dekat sini. Bila buat pending order, kalau market tak jadi buy, cancel pending order, cancel buy stop, tak ada charge. Atau tuan-puan dah belajar tadi, low, high, lower low, lower high, dia mungkin sama ke lower low. Okay, so kali ni nak buy ke nak sell? Dah ada alasan, nak buy ke nak sell? Sell. Dia jawab sell. Okay. Sell. Okey, kita tengok apa jadi. Selepas candle siap, apa jadi. Okey. Sekejap. Saya ada yang minta maaf lah. Banyak benda pop up lah dekat saya punya ni. Jadi agak banyak gangguan. Cik Ezra, you dah boleh nampak semula ke saya punya slide? Nampak. Okey, nampak sebab tiba-tiba pop up kan macam-macam. Okey. Slide ni nampak? Bullish hammer, nampak? Nampak. Slide 80 ya, betul ya? 80, betul. Okey. So dah banyak yang jawab sell. Sebabkan saya bagi hint, cakap market pergi buat low, high, lower low, lower high dan lower low. Okey, tadi yang ada sell 10 lot tahniahlah. So itu salah satu kaedah macam ni nak masuk market. Jangan masuk sekadar satu panggil single candlestick lah. Okey, katalah market naik ya. Okey, naik 1 jam. Kata sama juga kan, guna TF 1 jam. Okey, pada minit ke-35 nampak bullish. Market naik. Ini advancing soldiers, hijau. Advancing soldiers. Ingat pasal zaman feudal Jepun askar yang dia letak di hadapan, dia mati dahulu. So, tunggulah sehingga candle complete. Okey, sebab yang masuk awal disebabkan oleh panik untuk buy, you fear of missing out, buy kan. Pada masa tu tak sampai 1 jam
candle tak complete lagi pada minit ke-35. Okey, minit ke-35 lah, minit ke-55 dan minit ke-60 siap sebagai shooting star. Ingat tak tadi kisah saya cakap shooting star adalah sejenis senjata. Okey, ini adalah shooting star. Ini adalah batu berbola api. Ini adalah ekor pada api. So, shooting star dilancarkan kan. Yang askar musuh dekat luar dilancarkan kepada yang askar dekat dalam. Askar musuh dekat dalam. Sama-sama musuh kan. So kita panggil musuh luar, musuh dalam lah. Okey. Tak tahu mana yang baik kan. Okey. So the point is shooting star adalah sejenis senjata. Kalau inilah asal usul Japanese candlestick kalau baca buku Jepun dulu lah. Okey. So shooting star menunjukkan market nak jatuh. Betul. Kita tengok konteks. Kalau setakat satu candle kita tak nampak betul ke tak boleh sell. Okey. Kalau ikut Japanese candlestick dibaca nak jatuh betul. Shooting star market akan jatuh. Macam ni kan. Shooting star market nak jatuh. Okey, bila nampak shooting star, okey, nak sell. Betul, tapi tengok balik konteks, kan? Tengok balik konteks. Boleh tak sell? Market tengah buat apa? Atau jenis kalau betul nak sell, buat pending order. Kalau salah tak betul kan, tak betul boleh cancel je. Tapi pada masa ni kan market tengah buat high low high high kan. Nampak? Jangan semata-mata satu candle dah buat keputusan. Kan, dan begitu yakinnya kamu masuk 10 lot kan, tiba-tiba salah. Bila salah, salahkan pattern, salahkan cikgu, salahkan pattern, salahkan Honma Munisha. Padahal pada masa itu market dalam bias bullish, market buat high low high high, high low high high, high low. Dan kat sini pun market membuat ini low dan pun ini low, jadi double low dinamakan double bottom. Okey, mungkin nak dibuat pullback saja. So ini adalah level-level yang mana big players akan masuk. Sebab dalam major TF, major TF masih bullish. Okey, kita kecilkan, dia hanyalah pullback pada jangka masa kecil saja. Okey. Kalau candlestick pattern, dia berlaku di zone. Ini adalah zone, okey. Contohnya bullish hammer, pin bar. Okey. Apabila berlaku di zone dan tak lepas zone, okey, kita boleh buy. Okey, sebabnya ini adalah zone yang kena tembus. Psychologically kena tembus. Untuk dia buat low, high, lower low, lower high, lower low. Okey, now market buat low, high, lower low, lower high, lower low, dan dia dah tak boleh tembus, dia pun membuat high, low, high high. Ini permulaan untuk bullish. Okey. Setakat tembus, maksud saya cucuk macam ni tak achieve sebagai tembus. Okey, ini adalah aktiviti penjolokan. Kalau saya terjemahkan pada bahasa Melayu lah ya. Ini adalah aktiviti penjolokan. Okey, jolok tak semestinya tembus. Okey, kalau tembus maksudnya sudah aktiviti penjolokan sudah berlaku. Okey, confirm tu bila close. Okey, kena ingat tu. Okey, ini zone. Ini hanyalah aktiviti penjolokan sahaja. Cuba terjemahkan ke English lah, saya tak pastilah. Okey, dia panggil testing, the tested zone. Tested zone dia tak boleh pecah. Okey. Sama juga dengan zone ke atas. Okey, tengok ke atas kan. Okey, maksudnya kalau kata ada pattern evening star kan, atau piercing atau engulfing kan dan berlaku di zone, itu adalah satu padanan yang baik lah. Dalam bahasa Inggeris panggil confluence of the signal. Ada candlestick, dia test zone. Okey. Dan pada masa itu pula dia sudah membuat weakness. Okey, in terms of momentum. Okey. So kalau nak baca complex pullback dalam candlestick pattern dipanggil basuh dan bilas. Cuba terjemahkanlah pada English. Was basuh dan bilas. Basuh dan bilas. Okey, maksudnya those yang nampak 1 2 3, okey, dan membuat sell disebabkan dia buat jangkaan 1 2 3 pada masa itu akan dikenalah sebab major masih lagi bullish. Macam mana nak atasi tu, kita buat zone. Okey, kita buat zone. Maksudnya market major momentum, momentum masih ada dan buat testing dan tak tembus. Kan, tak tembus, dia hanya menjolok. Sama juga dekat sini, major momentum bullish. Dia hanya menjolok tu tested lah 1 2 3 dan ada pula bullish pin bar pula. Pin bar ni ekor yang panjang menunjukkan penolakan.
Okay, sell dan bullish masih valid. So konsep tu saya terjemahkan balik ke dalam TBA, Momentum Time Based Analysis. Okay, formula Momentum Time Based Analysis ni kita tengok. Katalah yang A ni, okay. Okay, A, okay kita tengok X1, X1 kali Y, okay, diwakili oleh A. Kat sini, smaller than B. Maksudnya macam ni, smaller tu maksudnya, in terms of masa, ia berlaku, bullish ni berlaku lebih cepat. Kenaikan berlaku lebih cepat berbanding dengan selling, berbanding dengan kejatuhan. Okay, berbanding dengan jualan. Jadi A ni lebih kecil berbanding dengan B. So, keputusannya ialah A menang. Okay, so siapa yang tengok cakap formula fizik ni tak betul lah. A smaller than B, tapi A menang. Okay, tapi masalahnya this is not a physics formula. Ini adalah formula untuk melihat kepada psikologi penjual dan pembeli. Okay, A cepat. Okay, buyers ni cepat kan. Buy cepat berbanding dengan sellers. Cepat ataupun masa pendek, masa singkat tu menunjukkan komitmen. Contohnya kita menunjukkan komitmen yang tinggi, katalah menyiapkan assignment ke, atau kita nak berjanji dengan somebody kan. Okay, jadi katalah kita mengambil masa yang singkat je untuk menyiapkan assignment. Maksudnya kita bagi komitmen yang tinggi berbanding dengan B. Jadi dalam hal ini B sellers, okay, B sellers dia mengambil masa yang lama untuk melawan A. Jadi most likely, okay, most likely A akan membuat kesinambungan. Okay, okay, kita tengok sudut tadi Jadi nak tengok sepintas lalu, kita tengok sudut lah. Kalau kata candle tu tegak, tegak melebihi 45, okay, lebih pula, less 45, okay, maksudnya sudut tegak. Maksud momentum tu masih ada, masih kuat, okay. Kalau sudut landai, momentum tu sudah semakin sedikit. Okay, itulah MTBA. Jadi dalam keadaan ni, okay, tengok yang kanan sekali ni kan. Okay, tengok yang kanan sekali. Tuan-puan nampak market. Okay, tadi dia buat low high, low below, low high, low below. Lepas tu dah tak ada low below, low high dah. Dah tak ada dah. Dia buat low high, low. Dia dah tak buat low below. So most likely dia fail lah. Okay, katalah terlepas. Market pun jalan. Okay, market dah buat high low, high high. Okay, high low, high high. Pada masa ini, nampak tak bullish tu cepat kan? Cepat. Cepat saja, masa pendek. Okay, berbanding dengan seller kan, cuba tekan ke bawah. Okay, so dalam keadaan ni, tanya dulu soalan, siapa dalam major buyers masa ni? Bull atau bear? Masa ni, bull atau bear? Major buyers. Okay, bull. Tanya saya jawab lah. Okay, okay, ada jawab. Okay, thanks lah. Okay, siapa yang gaining the energy? Siapa yang menjadi makin kuat, makin lemah? Okay, bull makin kuat. Bull menguat. Bear melemah. So, satu soalan bonus. Adakah ini yang sell ni, adakah ini new sell? Atau buyer yang tutup posisi disebabkan dia nak buat pengambilan untung. Buyer yang ada buy dekat bawah, market dah naik atas, dia kena close kan? So, dia kena close, dia kena buat apa? Kena sell. Jadi sell tu, itu bukan new sell. Okay. Bila boleh menjawab whether it's a new sell or not, tengok pada major market kan, buyers apa kan, insyaAllah kita boleh tahulah market akan membuat kesinambungan. So kita PO buy sini, buy stop dekat sini. Okay, buy stop. So this is the pattern lah. Okay, kalau tuan-tuan tengok T1 ni bullish, T2 seller kan, T1 buyer, T2 seller, T1 pembeli, T2 penjual mengambil masa lama. Ini adalah pattern. Okay, pattern apa? Ascending, descending wedge, atau pendant, atau flat. Mana satu? Sebenarnya itu adalah satu family yang sama. Macam contoh bunga lah, dalam satu family. Nama je beza. It doesn't matter flat, pendant, wedge. Jangan gaduh pasal tu. Yang pasti, tuan-puan nampak the psychologically buyer kuat. Okay, buyer kuat dan you nak join buy. Bila? Itu kena tanya balik soalan. Why masuk? Major masih bias bullish. Masuk kat mana? Where kan? Where? Kita nak tengok after the consolidation. After the consolidation dia pecah kan? PO kat situ. Itulah when. So kena tanya soalan. Mana? Why? Where? When? Okay, kenapa masuk? Dekat mana? Bila? Okay? Jangan suka-suka masuk.
Kenapa masuk market buy? Oh, saya nampak saya agak-agak market nak naik. Tu tak boleh kan? Maksudnya jangan jawab macam tu kan? Maksudnya kalau masih menjawab masa sedemikian, maksudnya your level tu masih level agak-agak lah. So, dia cakap, oh saya nampak buy sebab saya nampak wahyu semalam, saya dapat wahyu untuk buy. Tak boleh lah. Dia kena ada alasan, sama ada buat mapping kan, tengok daily kan, ada daily, ada bullish, doji, dia nak buat Morningstar dan mapping kepada TF yang kecil dan nampaklah pattern-pattern untuk membeli. Bila? Tu kena tunggu. Okay. Okay, so lagi contoh MTB Momentum Time Based Analysis. Yang ni untuk sell lah. Sama dah. Sell kuat. Okay, buyer cuba tolak atas. Kan? Tapi mengambil masa yang lama. Okay, T2 lebih besar lah compare dengan T1 kan. T1 sekejap je. Major momentum bullish. Silap. Major momentum sell. Okay, major momentum masih sell. Okay, jadi yang cuba tolak ke atas mengambil masa lama dan lepas tu kita akan tunggu untuk sell. Okay. Macam mana dengan TP? Dekat level mana? Tu episod akan datang kalau ada. InsyaAllah. Okey. Lagi satu kita boleh confluencekan dengan zone. Banyaklah yang confluence ni. Ada confluence 2, ada confluence 3. Okey, tapi konsep psychologically sama. Okey, so ini adalah pelan dagangan yang simple. Okey, ke dalam FCPO saya gunakan MPCM 21 lah yang latest month now. Okey, MPCM di dalam PST. Okey. Okey, ini pelandangan kan lah. Sebab market buat high low, high high, high low, high high, high low. Kita boleh pairkan ada guna TL kan. Tapi macam ni kan, kita buat PO selepas market close ni, kita buat PO buy stop. Okay, kita letakkan stop loss level bagi pedagang yang biasa-biasa atau letakkan hedging level bagi pedagang yang agak advance. Okay, hedging level topik lain. Okay, tak sempat ni. Okay. Hedging level, okay. Dengan level TP, nisbah dia ialah biasanya dalam CPO ada yang ambil 1:2. Contohnya kan, TP 7. Tak boleh TP 7, silap. TP 10. Itu stop loss atau hedging 1:2 kan, 5 kan, which is sebenarnya senang kena lah kalau sebesar tu kan. Ada yang letakkan, okay, TP 15, okay. Hedging atau stop loss 15, jadilah 1:1. So nak dapat 1:3 agak susah jika guna satu lot. Dia kena guna at least kita panggil 2 bullet lah. 2 bullet, maksudnya satu boleh TP, satu lagi kita apply TS. Bila kita apply TS, bila kita ITM. ITM tu maksudnya in the money. Okay, itu episod kemudian. Okay, sama juga pelandangan untuk sell. Bila market membuat pullbacks, okay. Okay, level sell kita kan kita bandingkan mula stop loss kita. How big stop loss kan? Kalau stop loss 10, jagaan TP dia boleh bagi sampai 20, boleh dah masuk 1:2. Atau dapat 10 maksudnya 1:1. Okay, kalau dapat 1:3 itu lagi baiklah. Okay, so life is a journey, okay, but you won't get anywhere if you don't start the engine. So take the key, start your engine. Okay, so ini sedikit sebanyaklah intipati dalam bahasa Melayu kan. Ada pasal hammer semua tu, pasal chart pattern, candle pattern, macam mana nak masuk tu ada dalam buku tu. Okay, okay, untuk konsisten lah kan. Okay. Belajar ni sebenarnya tak susah, banyak yang dapat. IQ dalam elemen untuk konsisten ni 20% saja. EQ dia penting, emosi, ada yang tak takut. Okay, so ada yang cepat masuk tanpa ada signal yang jelas. So EQ 70%. Okay, dan luck tu 10%. Kadang-kadang masa nak masuk market, tak boleh connect kepada platform atau blackout. Okay, so EQ yang paling penting dalam konsistensi lah. Okay, so saya ucapkan selamat datang lah kepada CPO. Itu saja. Thank you. Lepas over pada Cik Izzah. Q&A. Okay, so terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Penjejak X. Dia ada banyak nama ni. Ada Tuan Azuri, ada panggil Tuan Penjejak X. Tapi yang kata terpulang lah. Kalau yang dah rapat dengan dia, boleh panggil Datuk Seri pada kan. Betul.
So terima kasih banyak-banyak untuk penerangan yang itu. Nampaknya banyak agak yang follow, maknanya tahu, namanya aware lah tentang CPO ni. Macam saya pun, sebab bila dah ada ilmu dalam saham, barulah kita boleh kata tahu dan faham apa yang cuba nak sampaikan. Tapi of course, daripada gaya dia punya explanation tu memang akan ada banyak soalan. Tu memang tak boleh nak nafikan. So, dalam banyak soalan tadi, saya nampak, okay, so kepada siapa yang ada soalan juga, ni saya ulangkan lagi step dia. So, apa yang boleh buat adalah you follow these 3 step ni. So, you klik pada butang 3 button sebelah chat tu dan you hantarkan Q&A. Klik kat Q&A, barulah you make sure yang use Q&A tu kepada all co-host. Sebab kalau you send kepada seorang je, takut kita terpandang kan. So, bila kita dah nampak soalan tu, baru kita boleh ajukan lah. Okay, so jom kita tengok soalan pertama. Tapi sebelum tu juga bang, Tuan Azri, saya ada soalan yang tentang order zone tu. So mungkin Tuan Azri boleh jelaskan tentang order zone. Dia macam ada kena mengena dengan SNR zone juga order zone ni. Net order flow Order flow order flow dengan SNR zone tu. Dia lebih advance lah sebenarnya. Lebih advance. Sebab nak melihat net order flow, kita kena tengok siapa yang banyak memasuki market yang fill order masa itu. Sebab jika kita hanya ada data bid and ask itu bukan confirm order. Bid and ask hanyalah queue order. Queue order pula boleh dibatalkan. Jika tuan tengok banyak yang di sebelah ask kan untuk sell lah. Yang banyak duduk sebelah ask tu macam boleh join sell itu kan masuk sell. Tiba-tiba yang tu queue tadi hilang. Apa tindakan tuan? Jadi jika guna kata bukan signal lah. Maklumat yang tidak mencukupi itu bermasalah jugalah. Jadi net order flow tu adalah agak advance. Kita buat sesi lain lah kalau ada. Allah. Okay, so terbaik. So itu kata advance lah. So untuk pengenalan, for now kita just yang macam Tuan mention tadi. Fahamkan candlestick pattern lah untuk pengenalan. Fahamkan dia punya trend dulu. Fahamkan dia punya trend, sama ada dia bullish ke atau bearish, sama ada uptrend atau downtrend. Dan kemudian yang tadi pun saya nampak yang tentang whether dia bias pada bullish lah. Sebab kata kalau dia naik dengan cepat, so maknanya dah bias pada bullish. Tapi kalau dia punya sell tu weak, so kita nampak macam dia berkebolehan atau berkemungkinan untuk meneruskan kenaikan. Sama juga kalau trend tengah downtrend atau bearish punya trend. So kalau dia nak reversal pun, maknanya dia kena reversal tu kena ada kekuatan yang kuat. So kalau tak, dia akan buat lower low, lower high. So dia as long as dia ada dia punya trend tu lah. So first kita kena kenal pasti trend, at the same time kita tengok whether dia punya signal tu, signal tu yang penting tu sebenarnya. Tadi pun saya nampak memang banyak ke arah tu lah kan. Maknanya dia nak reversal tu. So bila nak reversal tu boleh letak order. So order apa semua. Macam Cik Izzah tengok kan, Mr. Izzah tengok tadi kan, kata kalau tengok yang buy dengan sell kan dalam features, mana lagi kuat? Mana lagi mendadak lah. Mana yang sell lagi kan? Betul. Sebab sell tu ada istilah dia panic selling kan. Sebab tu apabila keadaan bull, buy dipanggil long, betul tak? Long because it takes long time to go up. Tapi sell dia cepat. Sebab tu panggil short kan. Macam kita naik bangunan lah, kita naik tangga ke bangunan ke tingkat 84, ngambil masa lama kan. Tapi bila sampai dekat sana ni buka tingkap, you cuba jump, cepat tak? Jadi sebenarnya disebabkan oleh elemen panic selling lah. So terbaik. So ada tak soalan yang bertanya, yang tadi time frame tu macam mana? Guna time frame berapa tu? 5 minit ke 15 minit ke 1 hour ke macam mana? Sebenarnya depends kepada pemodal juga. Dia kalau newbie biasanya kalau dia nak cepat kan dengan level stop loss pun kecil, biasa masuk 5 minit. 5 minit, 5 minit. Banyak yang saya kenal pun masuk 5 minit lah. Tapi bila masuk 5 minit, jika ada modal lebihan, satu lot tu kan boleh TP, ini dipanggil tactical 3 bullets lah. 3 bullets punya tactical.
Satu lot BTP, okey. Satu lot lagi boleh buat TS yang tight dekat-dekat dengan apa letter state. Okey, satu lot lagi boleh buat wide TS. Ini salah satu taktikal lah kena jelaskan. Kena lukis lah Itulah. sebenarnya. Okey. Jadi Ya, ya. newbie biasa masuk Ah, 5 minit. Okey, kalau yang okey. dah modal besar akan masuk 1 jam. Yang modal besar lagi akan Ah, masuk daily. Okey, tapi biasanya kalau kita buat mapping, kita guna daily dan kita akan fine tune lah. Fine tune kalau kita swing 1 jam atau kita fine tune pada 30 minit, those yang nak scalping fine tune pada 5 minit. Other than that, ah. chart apa tidak candlestick pattern tidak begitu cantik lah. Okay. Okey. Okey, so saya difahamkan yang TS tu trailing stop Ya betul. Trailing stop. Okey. Itu bahasa-bahasa pedagang lah. Kita dah jadi Itulah. Kita kita nak mimpi apa? pun kita sebut TS je. Terbaik, TS, terbaik. So IPM. maknanya sekali masuk tu maknanya katakan yang tadi tuan mention yang 3 bullet tu lah. Maknanya tiga-tiga ni bullet kita dipakai masa-masa entry yang sama ke atau kita entry lain-lain? Kita bila kita buat mapping, kita signal kita nak masuk tu, the level signal kita masuk. Tadi kan kita tengok why kita masuk, why, where, when kan. Kita masuk level yang sama, cuma lot yang berbeza. Oh, Itu yang okey, biasa dibuat. faham. Yang biasa dibuat. Ada juga yang menambah lot, okay, apabila market membuat pullback. Katalah ada buy, dan market buat pullback. Dan market masih lagi dalam major bullish kan. Ada yang tambah lot. Okay, jadi depends kepada modal masing-masing dengan style lah, dengan individual punya style. Ada yang jenis nak masuk, okay, nak masuk kecil, okay, bila market move, contoh kan, bila market move sampai ke 10 tick, tapi modal ada satu lot aja, okay, tapi nak banyak, jadi lock dekat TS lah, dekat 2. So at least bila market corner kan, dapatlah 2 tick, ada juga yang macam tu. Jadi depends pada modal. Sebenarnya Okey, dalam okey. bisnes ni, it takes money to make money lah. Okey, faham, Sebab faham, faham. kita jangan depend satu lot, tapi kita nak dia swing sampai 120 lot kan. Yalah, yalah. Kan. Okay. Betul. Okey, so terbaik. Soalan seterusnya mungkin Tuan Mat boleh mention tentang moving average. Berapa moving average yang digunakan? MA. MA, betul. Okay. Tadi saya tunjukkan banyak, saya tunjukkan tadi EMA. EMA untuk medium boleh gunakan 14 lah. 14, okey. Kan EMA ni digunakan sebagai pengganti pasal apa formula tu saya tak payah jelaskan lah. Sebab mungkin sesi kita ni kita nak ajar macam mana pemandu untuk berlomba dan memenangi perlombaan. Okey, bukan yang kita nak ajar pasal mechanical of the engine kan, nak tahu pasal turbo system kan, semua tak. Okey, kita nak ajar macam mana nak guna je, macam mana nak berlomba sampai menang je. So MA, EMA tadi kita anggap sebagai center of the world. Saya tak sentuh lah macam mana formula menghasilkan dia median banyak mana kan. Okay, so kalau tengok kan bila market dah jauh, okay, candle dah jauh, usually dia akan mendekati semula MA. Apabila dia mendekati MA dan membuat pintalan, bahasa Melayu lah, pintalan, menghasilkan buffer zone lah. Okay, pintalan juga consolidate. Consolidate features ada 2. Sama ada consolidate dan BO pecah ke atas atau dia boleh juga consolidate dan pecah ke bawah. Depends kepada lokasi dan depends kepada zone mana yang dia test. Okay, so basically MA ni untuk center of the world lah, bagi menggantikan TL. Tak payah nak melukis TL lah, gunakan MA je. Okey, so terbaik. Soalan seterusnya, menarik Kak. Macam mana kita nak tackle gap dalam SPO ni? Gap. Gap up, gap down semua ni. Gap sebenarnya kita nak tackle dia macam tadi kan, dia gap up. So kita sebaiknya kita masuk sebelum gap. Kita buy sebelum gap. Tidakkah itu yang paling baik? Betul. Tapi macam mana kita nak tahu market akan membuat gap? Okey. Okey, FCPO ni berkaitan langsung dengan soybean oil. Okey. Katakanlah bila kita close FCPO close pukul 6, okey, pukul 6, katalah waktu malam soybean oil masih membuat kenaikan. Okey, jadi kebiasaannya waktu pagi market akan buka dan membuat gap lah. Gap ni boleh buat satu topik panjang juga ni sebab dia boleh gap up and move up. Dia boleh gap up and move down atau gap up consolidate. The best way kita nak gap consolidate dan tunggu balik market.
Siapa yang Ah, boleh jangka market bukan membuat gap up dan move up. Mesti dah banyak cakap, oh dah tinggi. Sedangkan dalam features, you can buy high then sell higher. So gap ni dia ada setup dia lah, ada setup dia dan kena lukis lah Cik Azhar. okay, Kena tak lukis apa, tak juga apa. lah. Itulah, orang kata itu agak advance juga. Tapi just make sure yang kata gap tu memang akan berlaku. So, mungkin kita tak buat any position lah. Masa Ah, berlaku gap tu. ada yang saya nampak tadi, sebenarnya ada yang buat mapping semalam menggunakan daily chart kan. Base pada daily chart, katakanlah ada doji bullish dan dia buat morning star kan. Ada juga yang membuat masukan pada pukul 5.58 sebabnya masa daily chart dah nak complete 5.58 tu, dah nak pukul 6 kan. Okey. Takkanlah 2 minit dia boleh ubah bentuk daily chart. So ada yang mempunyai modal yang besar, dia akan masuk. Dan memang ada lah kan. Semalam ada yang masuk dan hold overnight. Hmm. Buy disebabkan oleh mapping di daily chart. Sekali lagi, ia depends kepada modal masing-masing. Okay. Okay. So, tu baik. Okay, so soalan seterusnya. Ada guna apa-apa indicator tak? Atau just naked chart? Ke macam mana? Oh, indikator lagging. Jadi SPO kita tak pakai indikator, lambat. Okay. So, biasa guna naked chart sebab naked chart kita conferencekan dengan level-level psikologi, level pullback, level order flow. Kan. Jadi sebenarnya kenali psikologi lah better. Okay. Okay. Baik. Okay, so ada tak soalan? Ni rasanya trader tegar ni yang tanya ni soalan ni. So, Hmm. sekarang ni katakan SCPO ni dia punya movement tu dalam 80-100 ticks dalam masa sehari lah. Hmm. So, actually kita punya TP tu kita nak target berapa? 20 ke? 40 Oh, points ke? Macam mana? okay. Saya tanya balik, you masuk TF apa? Kalau masuk TF 5 minit kan, janganlah TP satu movement 40. Sebab FCPO biasanya kalau dia pergi ke 11 hingga 13, dia akan buat pullback. Okay, kalau nasib baik dia pullback, dia pergilah juga ke 19.21. Okay, kita ambil nombor-nombor ganjil lah, sunnah sebenarnya. Jadi depends kepada TF. Okay. Okay. Kalau Okay, so tu swing, baik. dia gunakan 1 jam kan. Gap tadi sebesar mana? Dekat dekat 120 ticks juga. Hmm. Lepas gap 120 ticks, dan market buat sideways Ah, sampai habis okay. sesi pagi. Okay. Okay, tu baik. Ada yang tanya ni. Ni pun saya nak tahu kan ni. Dia punya jawapan untuk soalan ni. Berapa modal yang sesuai nak start ni? Tak modal Modal. eh? Oh, modal satu lot 5,500 lah. Yang ini ditetapkan oleh Bursa Malaysia lah. Usaha. Usually janganlah masuk 5,500, masukkan lebih sikit lah. Sebab kalau tight sangat kan, bank pun akan selalu hantar margin call lah. Saya cakap betul, sebab ada masanya kan kita akan float dan nak cover balik kan. Tapi untuk makluman, investment bank ada bagi untuk yang masuk in out the same day sahajalah, bukan overnight. So investment bank ada bagi margin 50%. Okay, which is Federal Five bagi dua lah. Okay. So maknanya kalau nak kata kalau nak modal sedap, maknanya macam tadi tuan mention lah ada 3 bullet lah. Uh, itu dah advance lah. Buat permulaan ni 6,000 masuk dan belajar tu bila dah dapat platform, gunakan dulu paper mode. Berlatih dulu Okay. paper mode sebab nak berlatih order. Nak berlatih tekan Aha. order, nak gunakan order type apa, stop order ke, limit order ke. Kadang-kadang dah lepas ada yang masuk guna market order. Market order tak favor lah. Kalau kita nak level contohnya 3500, kita masuk buy market order, mungkin dapat 3507. Maksudnya dah beza 7 tick compare Hmm. dengan level yang kita nak, yang kita plan. Okay. Okay. So okay, ni ada yang tanya tentang platform tu. So platform apa yang kita gunakan untuk trade ni? Saya tunjuk tadi platform QST Maybank lah. Oh, okay, estimate bank. So dia depend pada broker lah. Maksudnya different broker, different Ah, punya platform lah. Ya, sebab bila kita nak guna sesuatu platform kan, make sure platform tu kita boleh order dekat platform itu. Bukannya kita ada chart saja,
tapi nak order kena langgan di tempat lain atau kena buka tempat lain, dia akan delay lah. Dia Okey akan okey delay. okey. So terbaik. Rasanya cukup sampai setakat ni lah kita punya sesi perkongsian dan sesi Q&A juga. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join. Tadi tengok dalam 200 lebih kan yang join, almost full house. So harap dapat manfaat daripada kita punya perkongsian pada malam ni lah. Dan terima kasih juga kepada Tuan Azuri dan Tuan Penja X yang kata sudi meluangkan masa untuk kita punya sesi pada malam ni. So terima kasih sekali. Sama-sama. Dan terima kasih kepada Bursa Malaysia juga yang sponsor event ni, dan terima kasih kepada Excellent yang organize kita punya ni. Ini make sure ni sebelum you all log off atau keluar daripada kita punya webinar ni, boleh tolong isi maklum borang maklum malas ni. Dia tak ambil masa yang lama, just dalam masa seminit je untuk you completekan maklum malas ni. Sebab mula kita kena report kepada Bursa apa yang kita dah buat pada sesi malam ni. Adakah you suka ke atau nak buat lagi ke macam mana kan? Sebab maklumlah dalam masa sejam mungkin kita tak dapat belajar banyak. So kalau dengan you all punya komen yang cantik apa semua, so kita akan nanti Bursa akan buka. Tadi basic saja Cik Eza. Betul. Pastikan yang minat tu buatlah pembacaan tentang candlestick pattern, chart pattern, benda basic. Yes, betul. Benda yang intermediate, advance, intermediate tu kalau ada lagi kan, insyaAllah kan. Ada yang minat usahakan sediakan slot, kita belajar lagi insyaAllah. Betul. So apa-apa pun make sure you engage lah. Maknanya you dah go through yang the past 1 hour. So lepas ni kita akan belajar lagi dan lagi. Kalau tadi je saya kata sejam tu mungkin touch basic saja. So mungkin lepas ni kita berdoa pada Bursa kan, minta Bursa sponsor pula untuk sesi yang lebih lanjut. Okay, macam mana? Terbaik. So make sure semua make sure siapa yang hadir pada malam ni semua boleh scan QR code ni dan tolong jawab soalan. Dia ambil masa dalam seminit je. Boleh? Okay, so terbaik. Tapi sebelum tu juga macam saya sharekan pada awal tadi, ini adalah kata permulaan je sebenarnya. Maknanya ada lagi banyak series dan ada lagi banyak speaker yang akan bersama-sama dengan kita. So next dia punya tarikh adalah pada 6 hari bulan. Ni dah nak puasa dah juga tu kan. So kalau siapa yang berminat, okay, boleh juga scan QR code ni untuk mendaftar. So dan sama juga, maknanya dia limited, so first come first serve. So siapa yang daftar cepat dan register, so akan ada slot lah. Just make sure you make yourself available on that date. Okay, so kita ada dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa English pun ada. Itu yang upcoming event. Tapi for your information, kalau you pergi ke website ni excellent.com/events, so you akan tengok almost the entire punya year punya kalender lah. So bulan March ni pun kita ada few other session juga. So macam malam ni 23 March, last week kita ada another session, English session. So you boleh tengok sendiri dekat website ni excellent.com/events. Semua dapat www.excellent.com/events. Ni anjuran Excellent dan dengan Bursa Malaysia. Okay, so ni bulan March punya. So kalau you klik kat situ, you akan boleh tengok future punya event. So apa you boleh buat, you klik kat bulan April tu. So boleh klik dekat situ. Ini bulan March, so you klik kat bulan April, you boleh tengok pula. Okay, bulan April ada apa pula bulan April. So bulan April kita ada, ni dah start masuk bulan puasa lah. So siapa yang nak masuk workshop, kalau tadi mungkin kita belajar basic, maklumlah ada sejam je. So lepas ni kita akan belajar lebih hands on. So lagi sekali saya ulangkan, you kena go through workshop 1 baru you boleh attend workshop 2. So dia punya flow macam tu. Takut nanti you tersalah bagi masa ke apa. So make sure you follow. Dia tak semestinya konsekuen tak mestinya you pergi 24 bulan dan you pergi 25. So kalau 24 tu you nak attend tapi 25 tu you tak available. So what you can do is you attend yang 24, then on the 2nd May tu you boleh attend second punya workshop. Tapi just make sure bila you daftar tu you available lah on that day. Sebab apa? It's only limited kepada 50 participant saja. Sebab workshop ni memang hands on, memang intensif. So siapa yang betul-betul berminat, dan dia percuma siapa yang betul-betul berminat boleh dia daftar sekarang. Ada yang berminat kan? Cuba komen sikit. Nak tengok ramai berminat kan nak daftar ni. Sebab maklumlah dia buka untuk 50 orang je ni. Tapi make sure you memang kita make yourself available lah. Sebab takut ada orang nak belajar tapi you ambil tempat dia, lepas tu you tak turn out pula. Takut nanti kita tak ambil orang punya slot kan. So kalau boleh make sure you daftar awal dan you block you punya kalender siap-siap. Okay? Boleh tak boleh? Okay. So rasanya
Itu yang kita punya event yang kita ada upcoming. So, you boleh lagi sekali, you boleh pergi ke www.excellent.com/events. Kat situ yang boleh tengok kita punya kalender. At the same time, you boleh register siap-siap lah. You register siap-siap dan you block you punya kalender siap-siap. Sebab kata kalau buat sekarang tak kalut kan. Takut nanti last minute kita dah available baru nak register dah penuh. Sebab apa? Sebab benda ni pun limited kepada 50 orang saja. So kalau you dah lambat takut nanti dah penuh, lepas tu kecewa. Okay? So apa-apa pun terima kasih sekali kepada Bursa Malaysia yang sponsor kita punya event pada sesi malam ni, dan kita pun nak bagi tahu yang bahawa Bursa Malaysia baru saja launch kita panggil Bursa Academy. Kalau mungkin Bursa Marketplace tu kita dah biasa dengar kan. Kalau Bursa Marketplace ni memang tempat untuk kita dapatkan tentang apa financial company lah apa semua. Education punya part pun ada kat situ. Tapi kat sini Bursa Academy ni kata one stop center lah untuk kita dapatkan e-learning, untuk kita belajar lebih lanjut tentang futures, tentang saham, macam-macam lagi ada kat situ. Okay? So dia punya laman web dia adalah www.bursaacademy.bursamarketplace.com. Atau you boleh scan juga lah kita punya QR code kat bawah tu. Okay? Saya rasa cukup setakat tu saja. Kita pun dah ngam-ngam pukul 10. Memang kita timing cantik pada malam ni. Ngam-ngam kita habis dalam pukul 10. So saya harapkan semua dapat manfaat daripada kita punya sesi pada malam ni. Dan kata yang paling penting kita boleh kata ini jadikan dia sebagai kita punya first pertemuan lah. Sebab lepas ni kita akan ada few other session yang kita akan buat plus workshop tadi. So siapa yang memang berminat kalau boleh didaftar sekarang dan kita akan jumpa sesi akan datang. So terima kasih semua lagi sekali kepada yang join. Kalau panjang umur nanti kita akan jumpa pada sesi seterusnya. So terima kasih semua. Selamat malam. Saya, okay. Assalamualaikum.